sebuah sirdah. Dia menyuruh dalam hutan. Samarat hidup di Arab tempat ni, satu wilayah di Arab. Dia duduk dalam tu, dia sedang buat research, dia buat thesis PhD. Dia tengok apa benda yang berlaku di kalangan orang Islam hari ini. Dia tunggu masa nak keluar. Itu disebut sebagai Imamul Mahdi Al-Muntazar di kalangan orang Syiah, iaitu anak kepada imam yang ke-11. Namanya Muhammad Ibn Hasan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Imamul Mahdi yang bakal muncul di akhir zaman nanti namanya serupa nama aku dan nama bapaknya serupa nama bapak aku, iaitu Muhammad Ibn Abdullah. Dan orang Syiah kata Muhammad Ibn Hasan. Itu dah select kan itu. Ya, ada kata Muhammad Ibn Hasan. Dan bila kita rujuk lagi apa yang dikarang oleh orang Syiah ni, seumpama yang disebut oleh Mula Bakar Majlisi dalam kitab Jilad mengatakan bahawasanya yang dikatakan sebagai imam yang ke-12 itu tuan-tuan sebenarnya tidak ada. Sebab Al-Imam Al-Hasan Al-Askari tuan-tuan ketika dia meninggal dunia tidak ada pun baginya anak yang zahir. Disebut dalam kitab Syiah Imam Al-Hasan Al-Askari itu tidak ada baginya anak yang zahir dari salam wala dan zahir. Dia tidak mempunyai anak yang zahir. Itu yang kita harap. Dia orang pun mengaku tidak ada anak yang zahir, tapi dia ada anak yang zahir. Itu yang payah tuan-tuan. Jadi kata orang Syiah ni mengiktiraf bahawa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari dia tidak mempunyai anak. Tuan-tuan, kerana aqimah sebenarnya dia seorang mandul. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan kepada pembohongan yang dibuat oleh orang Syiah. Sebenarnya dia tidak memiliki anak. Jadi sejak daripada tahun 260 Hijriah yang orang Syiah kata dia raih imam yang ke-12 mereka itu sampailah pada hari ini tahun 1434 Hijriah, bermakna 1174 tahun mereka menunggu, tapi Imam Mahdi mereka masih belum keluar. Mereka tunggu tuan-tuan. Setiap kali tiba hari-hari kebesaran orang Syiah seumpama hari Karbala, hari Nairus dan hari-hari yang lain, maka mereka akan berdoa, Allahumma farrij, Allahumma aizil hujjah. Ya Allah, kepercepatlah muncul ataupun keluar Imamul Mahdi yang telah raih 1100 tahun lebih. Wahai tunggu. Jadi tuan-tuan, jangan kita sakitkan hati kita untuk menunggu Imam Mahdi, jangan. Bila dia muncul, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu tunggu. Tapi orang Syiah itu sebab dia panggil Al-Imamul Mahdi dengan Al-Muntazar, yang ditunggu. Tuan-tuan, banyak ajaran sesat dalam kajian kami tuan-tuan. Ini baru intro. Banyak ajaran sesat yang berlaku di Malaysia tuan-tuan berpunca daripada i'tiqad menunggu Imamul Mahdi. Tuan-tuan, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Bila keterlaluan, ketakasuban sangat nak tunggu Imamul Mahdi, mereka pun mengkaji untuk buat tu Imamul Mahdi. Lahir ajaran Qadianiyah. Qadianiyah tuan-tuan yang ada dekat Gombak tu, kat Selayang tu, kampung Nakhoda. Itu ajaran bukan di merengkat Malaysia, sedunia tu. Mirza Ghulam Ahmad itu mula-mula tuan-tuan dia mendakwa dia sebagai mujaddid. Tahun depan dia kata dia Imamul Mahdi. Tahun depan lagi terus naik pangkat, dia kata dia lah Nabi Isa yang sebenar. Tengok tuan-tuan, dia mula dengan Imam Mahdi. Begitu juga dengan ajaran Al-Arqam. Isunya adalah Imamul Mahdi ketakasuban dengan mengatakan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi yang meninggal dunia pada tahun 1925 sebagai Imamul Mahdi. Dia tidak mati, tetapi dia cuma baik. Kubur dia ada kat dalam tu, dia kata tak mati. Macam mana tuan-tuan? Lepas dia baik dengan Abu Ya, dia pun baik juga. Lepas tu penunggu Imam Mahdi tak boleh baik. Tapi penunggu Abu Ya tu sepatutnya tuan-tuan menjadi penyambut bila muncul Imamul Mahdi. Tengok-tengok dengan Abu Ya sekali pun tahu juga. Ketakasuban kerana menunggu Imamul Mahdi. Ini tuan-tuan i'tiqad orang Syiah. Ahli Sunnah kita tidak menunggu Imamul Mahdi. Kita percaya dengan i'tiqad Imamul Mahdi akan keluar di akhir zaman. Tetapi bukan tugas kita tuan-tuan untuk menunggu-nunggu dan menentukan siapa yang bakal menjadi imam dan Mahdi. Jadi inilah dia tuan-tuan. Bila sebut Syiah, kita tak bicara Syiah yang lain-lain yang memang ada juga. Tetapi tuan-tuan, Syiah yang kita maksudkan adalah Syiah yang majoriti, yang paling dominan di dunia pada hari ini, iaitu Syiah Imam 12. Ini lebih kurang untuk image yang dibuat oleh orang Syiah ni. Yang sebelah kanan tu atau orang Syiah itu Imam Ali.
di sebelah kiri itu Imam Husain. Di bawah tu aku semua sekali. Semua yang bercahaya itu kan tengok yang di sebelah kiri itu dia kata itu adalah Imamul Mahdi belum keluar lagi. Jadi dia punya picture tu tak ada lagi. Dia tak tangkap lagi gambar ni. Kita pun tak tahu zaman tu dah ada tu. Cuma ada artis dia ada untuk apa Allah Alam. Apakah isu yang timbul? Okey, saya nak sebut itu. Isu-isu yang timbul supaya kita dekat dengan kita faham. Orang Syiah pada hari ini tuan, perbezaan kita sangat mendalam. Sebab mereka mendakwa bahawa imamah yang mereka anuti ini bukan Syiah luar negara tuan. Ini Syiah jadi-jadian. Orang Melayu kita. Made in Malaysia punya tuan. Bukan kita ni Syiah mari berirat dah. Muka Melayu betul tak? Muka Melayu. Ini dialog kami di bahagian serat dalam bersama dengan Fadil Ustaz Nasir. Nanti Ustaz Nasir akan tuan sama dengan tuan juga. Jadi mereka sendiri mengiktiraf bahawa imamah iaitu soal keimaman Ali dan juga 11 orang tadi adalah merupakan termasuk dalam perkara usuluddin. Usuluddin apa itu tuan? Prinsip agama. Bukan masuk dalam furu'uddin, bukan masuk dalam perkara cabang agama. Cabang agama ni macam ni juga tidaknya unuk retak, itu tak masalah, tapi cabang-cabang saja. Tapi kalau dia besar pun tak boleh juga. Tapi kok mana pun itu hanya cabang, dia tak kata kafir tak kafir. Tapi ini usuluddin. Dia kata soal imamah itu adalah soal usuluddin. Menurut penganut Syiah, persoalan imamah, Syiah Melayu kan, persoalan imamah adalah merupakan soal akidah, bukan furu' yang bukan cabang, dan termasuk dalam perkara usul din, bukan usulul mazhab. Tengok, bukan usulul mazhab. Kalau usulul mazhab tahan lagi Ustaz. Mana dia kata ini prinsip mazhab kami, tapi dia tak kata ini prinsip mazhab kami. Dia kata ini prinsip agama. Bila sebut prinsip agama, kita dan dia satu agama. Tiba-tiba dia kata patutnya kita ni Islam mesti pegang kepada imamah, iaitu keimaman Ali dan 11 orang lagi. Maka kami pun tanya kat dia, dah kami ahli sunnah wal jamaah tak percaya kepada usuluddin yang kamu kata imamah itu, bagaimana pula? Adakah kita ni masih lagi Islam ataupun tidak? Sebab dia kata wajib berpegang kepada imamah yang dianggap sebahagian daripada usuluddin. Ini bermakna menolak kepercayaan terhadap imamah boleh membawa kepada kekufuran atau keluar dari Islam. Perkara ini dinyatakan secara jelas oleh Ketua Jurucakap Syiah Malaysia Abdul Harim bin Abdul Aziz ketika majlis dialog tertutup sebagai Friday pada 8 Disember 2009. Dia sebut dengan jelas tuan. Saya pasang YouTube pun ambil masa pula. Dia sebut dengan jelas bahawa ini merupakan perkara usuluddin. Dan memang disebut oleh Musa Al-Humaini pun tuan. Disebut dalam kitab Kashful Asrar, dia mengatakan bahawa al-imam itu ihda usuluddin. Imamah itu merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip agama. Dan Al-Kulaini meriwayatkan dalam kitab Al-Kafi, dia mengatakan bahawa dunia Islam ala khamsin as-salat was-shaum was-zakat wal-hajj wal-wilayah falam yunada bi syai'in kama yunada bil wilayah. Ada hadis daripada orang Syiah dalam kitab Syiah yang paling utama, iaitu Al-Kafi, yang mengatakan Islam itu terbina di atas 5 perkara: solat, puasa, zakat, haji dan wilayah, iaitu keimaman Ali dan 11 orangnya lagi tidak diseru kepada yang lain sebagaimana diseru kepada yang ni. Itu yang kita sebut sebagai imamah. Dimasukkan tuan di dalam kitab Al-Kufri wal Iman. Dimasukkan dalam chapter Al-Kufri wal Iman tentang kufur dan iman di bawah bab Da'aib al-Islam, iaitu bab rukun Islam. Wow, Masya Allah. Jadi bagi Syiah, imamah ni rukun Islam. Contoh rukun Islam itu kemudian tuan, 2 kalimah syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Dia kata bukan. Bagi kami, kalau nak bincang syahadat lain pula tuan. Syahadat mereka bukan syahadatin. Mereka telah ada syahadat. Mereka ada 3 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Dia ada 3. Itu satu. Kemudian imamah, solat, puasa, zakat, haji. Lagi pening kita. Jadi bagaimana kita nak kata kita boleh duduk sepakat dengan mereka dalam soal akidah? Tak boleh lah tuan.
Sebab mereka mengatakan bahawa Islam itu terbina di atas imamah, dan itu rukun yang pertama bagi mereka. Jadi kita yang ahli sunnah ni tuan, kita tak percaya kepada imamah tu. Kita kata, hei orang Syiah, soal keimaman itu Allah Azza wa Jalla telah biarkan kepada kita untuk menentukan. Dan Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan bahawa ketika kewafatannya Rasulullah tidak menentukan atau mewasiatkan kepada sesiapa pun untuk menjadi penggantinya. Rasulullah serahkan kepada kalangan sahabat berbincang, bermusyawarah nak lantik siapa. Musyawarah akhirnya lantik Sayyidina Abu Bakar, musyawarah akhirnya lantik Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, dan akhirnya Sayyidina Ali. Bahkan dalam tarikh Imam Tabari menyebut bagaimana pelantikan Sayyidina Ali sendiri. Para sahabat datang bertemu. Ketika itu Sayyidina Uthman baru saja wafat. Sahabat datang bertemu dengan Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kami nak lantik kamu menjadi khalifah, sebagai khalifah yang keempat. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Dan dia kata, da'uni fantamisu bayi, fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwan. Kata Sayyidina Ali, kamu tinggal telah, kamu pergilah cari orang lain selain daripada aku. Kerana kita sekarang sedang berhadapan dengan urusan yang ada pelbagai bentuk dan warna. Apa maksud itu, tuan? Maksudnya Sayyidina Ali tak mau campur tentang urusan politik pada awal. Tuan-tuan tahu lah, politik ni macam kita sekarang ni kan. Kita pemerintah tak tahu sokong siapa lah. Nak sokong yang ni tak kena, nak sokong yang tu tak kena, itulah namanya politik. Jadi Sayyidina Ali berpening kepala. Dia kata, inna mustaqbiluna amran wujuhu alwan. Kita sedang hidup berdepan dengan macam-macam aku. Pening pula tu gitu. Orang ni nak menuntut darah dengan Osman, orang ni kata-kata naik khalifah dulu. Pening pula tu. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau boleh cari orang lain, menunjukkan Sayyidina Ali sendiri sedar bahawa dia sendiri tidak diwasiatkan oleh Nabi untuk menjadi khalifah. Kalau tidak ada tentu, Sayyidina Ali kata, pasal apa kamu tak lantik aku awal-awal lagi? Patut aku yang jadi khalifah dan keturunan aku, bukannya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tidak. Ini satu lagi. Kemudian Sayyidina Hasan, apabila dia naik jadi khalifah, dia pun turun dan dia menyerahkan jawatannya kepada Sayyidina Muawiyah. Sekali lagi menunjukkan Sayyidina Hasan, walaupun anak kepada Sayyidina Ali, dia juga tentang tidak menjadi khalifah, bahkan dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi ini perkara bukan perkara akidah, tapi orang Syiah kata ini perkara akidah, ini rukun Islam yang pertama dalam agama kami dan sebagai agama untuk Syiah sendiri. Sebab rukun ni berbeza dengan kita. Rukun ni berbeza dengan kita. Dan dia memasukkan soal imamah di situ sebagai perhatian dari usul. Dan kalau nak bincang tentang imam, tuan-tuan, bagi orang Syiah, imam ini bukan imam jenis orang kata macam pegang jawatan presiden begitu sahaja. Tak. Bagi orang Syiah, imam ini, tuan-tuan, kedudukannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Dan dia memiliki satu kekuasaan yang cukup hebat. Inna lil iman maqaman mahmudan wa khilafatan takwiniyatan takhba' li wilayatiha wa sayfaratiha jami'u dzarrati hadzal kaun. Ini apa yang diberitahu oleh Al-Humaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dia kata sesungguhnya bagi imam itu, tuan-tuan, satu kedudukan yang sangat terpuji, yang sangat tinggi, dan dia memiliki khilafah takwiniyah yang tunduk di bawah kekuasaannya tentang segala zarah yang ada di alam ini. Tuan-tuan jangan ingat dia cuma ada tunduk di kerajaan orang Malaysia ada tunduk bawah dia. Ataupun orang Mekah, orang Madinah saja tunduk bawah dia. Satu dunia, bahkan satu alam, segala zarah yang ada di alam ini tunduk kepada seorang imam. Tuan-tuan rasa ini imam ke Tuhan ni? Kalau ikut orang Syiah begitu. Sebab dia kata imam itu memiliki khilafah takwiniyah, kata Humaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dan dia kata tunduk di bawahnya segala zarah yang ada di alam ini. Saya ingat kita azan kan? Okey, kita azan.